Ya, okey. So kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan pertama bahagian A. Nyatakan nama pereka cipta bagi hasil ciptaan berikut. Okey, apa jawapan dia? Engine steam. Ni soalan 2018 tau. Engine steam ialah James Watt. Yang kedua ni mesin pembuat kuih siput ialah Zulkifli Harun. So ejaan kena betul. Zulkifli Harun. Lepas tu mesin polycyclone ni, instant rubber stamp, Robest Young. ROBESTYOG. Okay, cikgu bagi yang jawapan lah. Okay, yang kedua. Yang ni macam cikgu bagi jawapan je lah ya. Korang semak jawapan dan betulkan kalau salah. Okay, nyata Harun. Apa dia yang tadi tu? Zulkifli Haji Harun boleh. Zulkifli Harun pun boleh. Robest Young kan. Dia Y-O-N-G bukan Young tau. Kalau Young macam tu salah. Harun dengan Harun dia ikut ibu kutip Harun kan. Okay, seterusnya Robest Young ni Y-O-U-N-G salah. Okay, Zul salah tau kalau macam tu buat Y-O-N-G. Okay, seterusnya darjah 1 menunjukkan sebuah piala, nyatakan prinsip reka bentuk. Jadi soalan kadang-kadang memang dibagi satu satu gambar dan dia akan nyatakan, disuruh nyatakan apakah elemen, apakah prinsip macam tu Jadi yang ini dia disuruh nyatakan 3 prinsip. Jadi apa yang tekan dalam prinsip macam-macam kan. Ada imbangan, ada macam-macam kan. Jadi kita tengok kepada gambar aja lah. Kat sini yang paling jelas dia adalah imbangan simetri lah. So jawapan boleh imbangan simetri ataupun imbangan ataupun simetri diterima. Kedua, kesatuan dan satu lagi kontra. Sebab kat sini kita nampak ada kontra kat sini. Okey? Jawapan dia. Yang ketiga, pun soalan glamour juga macam ni. Dia bagi satu alat ataupun apa-apa produk dan dia nyatakan 3 faktor pemilihan reka bentuk. Kita ada 11 ke 12 kan pemilihan reka bentuk macam-macam. Jadi kena lihat apa gambar dia dan nyatakan apa 3 faktor pemilihan reka bentuk. So kat sini kita nampak dari segi mungkin dari segi kefungsian lah ataupun ada ciri keselamatan kan, melindungi mata. Okey, yang tu boleh terima. Ergonomik. Ergonomik yang part mana? Mungkin keselesaan dia kan kat sini lebar kan. Okey, mesra pengguna mudah. Okey, macam tu. Lepas tu bahan kos ni kalau macam selalunya, macam kos ni kan tak nampak kan. Better tak payah pilih kos. Kalau cikgu nasihatkan macam itulah. Tak payah pilih kos kan sebab banyak benda lain kita boleh tulis, boleh isi. Fungsi, keselamatan, ergonomik mesra pengguna macam tu rupa bentuk pun boleh. Nilai estetik pun boleh. Okay, nilai estetika ni macam dia ada Luxina kan kat sini kan. Okay, seterusnya nombor 4. Darjah 3 menunjukkan aktiviti mendapatkan maklumat daripada responden. Nyatakan 2 langkah yang perlu dilakukan sebelum menjalankan aktiviti tersebut. Yang ini adalah dia mengedarkan borang soal selidik. So 2018 dah keluar dah yang soal selidik. So kita kena fokus kepada yang lain-lain yang tak keluar lagi lah. Okay. So jawapannya nyatakan 2 langkah, menyediakan atau mencetak borang soal selidik ataupun soalan.
menentukan jenis atau bilangan sampel atau responden. So jawapan dia macam menentukan bilangan responden ataupun menentukan bilangan sampel. Macam itulah sebab dia atau ni kan dia banyak boleh menyediakan borang soal selidik ataupun mencetak borang soal selidik diterima. Okay, seterusnya pun sama soalan glamour yang macam ni. Dia bagi satu produk. Produk menunjukkan bekas mengisi makanan. Jadi nyatakan 3 kelebihan fungsi bekas tersebut. So kita nyatakanlah 3 kelebihan fungsi bekas bekas ni kan mengisi makanan ni dia macam bertingkat kan. Jadi apa kefungsian dia? Menyimpan makanan dalam kuantiti yang banyak. Kan kita boleh ada 3 tingkat kat situ. Makanan dapat diasingkan dan tidak basi. Lepas tu mudah diangkat atau dipindahkan ataupun tidak tumpah. So ada tak jawapan lain? So tak kisah pun jawapan mana-mana relevan ataupun awak nak cakap mudah dibawa kan. Mudah dibawa ataupun tidak mudah terjatuh tumpah ni. Inilah sebab dia ada lock kat sini kan, nampak? Ada lock kan. Jadi tidak mudah tertumpah ataupun mudah diangkat, dipindah dan sebagainya. Itulah. Sebenarnya kalau ada soalan macam ni, awak kena tengok apa yang diminta. Cakap kekurangan fungsi, jadi nyatakanlah apa fungsi dia. Okay, soalan 6. Antara berikut adalah dialog antara 2 pelajar reka cipta. Rupa bentuk kerusi ini sangat menarik. Saya fikir kurang selesa kerana saiz tempat duduknya yang kecil. Ya, tempat duduknya perlu lebih ergonomik dan mesra pengguna. Katanya kerusi ini tidak sesuai dengan tapak yang kecil. Keadaan ini menyebabkan kurang stabil dan mudah tumbang. So kat sini dia banyak cakap apa sebenarnya ni. So kalau kat sini kita tengok dia banyak mengkritik kan. So dia mengkritik. Jadi bila dialog ini ialah teknik pemikiran yang diamalkan ialah pemikiran kritikal ataupun jawapan lain kritikal sahaja ataupun pemikiran kritis ataupun kritis. Itu yang diterima Okay, seterusnya takrifan maksud mockup. Okay. Sudah pernah keluar maksud mockup ni. Model tidak berasaskan skala dan separa siap. Itu maksudnya 2 markah. Model tidak berskala 1 markah dan separa siap 1 markah. So bila kita jawab, pastikan awak tengok markah. Kalau markah 2 markah, maksudnya dia akan letak 2 point kat situ. Okay. Atau model olokkan yang dibuat sebelum prototype. Atau tidak menggunakan bahasa benar atau tidak berskala sebenar kan. Macam tadilah. Untuk olokkan Ya? Nak tanya apa? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Okey, kalau nak tanya awak terus celah je tak apa mencelah je tak apa. Okey, seterusnya nyatakan kaedah sistem dimensi yang digunakan pada lukisan kerja berikut. Yang ini macam cikgu cakap, kita kaedah sistem dimensi ada 2, iaitu eka arah. Dia boleh tulisan dia sama ada boleh sambung ataupun jarak. So masih lagi betul lah eka arah ataupun terjajar. Apa beza dia? Eka arah ni dalam satu arah. Maksudnya kalau macam yang J14 ni kan, maksudnya dia menegak sini kan, menegak. So dia dalam satu arah sahaja dilukis dimensi. Kalau terjajar ni bermaksud 26 ni dia melintang macam tu. Yang ni menegak, yang ni menyerong, nampak? Itu maksudnya terjajar. Soalan dah pernah keluar lah. Seterusnya, nyatakan kegunaan perintah asas lukisan terbantu komputer berikut. Okey, soalan LTK ni banyak dah dia keluar macam ni lah. Macam perintah dia slash stream cut ni, dia adalah kegunaan untuk mengubah suai ataupun modify slash stream cut. Kalau line, fly line ataupun rectangle adalah untuk melukis ataupun draw. Kalau mirror adalah untuk menerbalik ataupun memantun.
Okay, salah satu lagi soalan yang boleh keluar dalam LTK ni, dia boleh tanya fungsi LTK. Tak pernah tanya lagi apa fungsi LTK. Ataupun dia boleh tanya, dia bagi gambar raja. Dia bagi gambar raja objek. Disuruh dia menggunakan perintah. Lepas tu contohnya kalau macam mirror kan, mirror. Dia bagilah satu gambar raja mirror, satu gambar macam ni je Cikgu nak lukis kat sini ya. Okay. Kalau misal contoh macam ni kan. Dia kata gunakan perintah asas untuk mirror. Ini sebelum. Tak? Okey, apa selepas? Nanti dia tanya apa selepas kalau kita menggunakan perintah asas mirror ni. So, kalau mirror kita kena buat macam ni lah. Faham tak? Maksudnya, objek ni 4 segi, bila mirror, dia akan jadi macam cermin terbalik kan, terpantul. Macam tu jawapan dia. Faham tak? Kalau misal dikata trim, contoh dia bagi 4 segi. Gunakan perintah trim. Jadi kalau trim ni mungkin awak nak buat kat sini melengkung ke kan. Jadi dia punya jawapan dia mungkin macam ni lah. Macam tu. So kat sini kita tahu ada trim curve kat sini. So macam itulah. Okay, soalan macam tu kita jangkakan akan ada dalam SPM akan datang ni lah. Soalan yang begini Okay. Terusnya Raja menunjukkan alatan yang digunakan dalam bengkel. So ini alatan apa? Ini alatan apa ni? Sebab cikgu perasan ramai yang tak tahu pun jigsaw tu yang mana, apa itu pun jadi cikgu rasa kelemahan awak jugalah. So kena mula dah kena pasti kelengkapan di bengkel. Betul Zul. Ini adalah heat gun kan. Yelah Sarah tadi jigsaw pun dia tak kenal dah. Payahlah. Jigsaw jadi awak dah kenal jigsaw tu apa, betul? Okay, jadi yang ini adalah heat gun. Heat gun ni dia adalah pistol pemanas. So dia adalah untuk buat apa? Membentuk PVC ataupun memanaskan plastik, membentuk perspek, macam itulah. So dia panas. Dia tak boleh awak nak cakap pasal logam, nak membentuk logam ke apa, tak boleh Sebab heat gun ni untuk plastik sahaja ataupun PVC. Okay, membentuk plastik, memanaskan plastik, membentuk PVC. Macam tu jawapan dia Okay, seterusnya 11. Darjah 6 menunjukkan ni apa? Mesin gerudi lantai. Okey, ini pun bila cikgu semak modul, ramai lagi masih salah. Okey. Apa nak cakap Okey, takal pemacu mesti dekat dengan motor. Okey, awak kalau diberi gambar gerudi, mesin gerudi ni, pastikan motor tu mesti dekat dengan pemacu. Takal pemacu tu mesti atas dia. Dipacu adalah macam orang kata diikut pemacu lah. Diikut pemacu. Selalunya dipacu ni kita akan letak mesin gerudi tu lah, mata gerudi lah. Jadi dia punya konsep dia ialah kalau diameter dipacu ni besar, dia akan menyebabkan mata gerudi ni bergerak perlahan. Kalau diameter dipacu ni kecil, mata gerudi ni akan bergerak laju. Logik kan? Macam kalau diameter kita kecil, macam mana dia bergerak? Dia lagi laju lah. Kalau diameter besar, dia akan lagi lambat sedikit lah. So ikut logik lah macam tu Soalan tu mungkin boleh keluar lah. Kadang-kadang disuruh kira lah.
kira kelajuan lah mengikut nisbah lah kan, sebab kalau sini kecil sini besar, so mungkin 1:2 macam tu Okey, so nyatakan urutan yang betul bagi kendalian sistem takal dan tali sawat pada mesin. Hidupkan suis, motor memutarkan takal pemacu ni. Motor memutarkan takal pemacu, tali sawat memutarkan takal dipacu. Takal dipacu memutarkan mata gerudi ataupun mata gerudi akan berputar. So mana-mana jawapan lah. Okey. Ini adalah step bagaimana kendalian sistem takal dan tali sawat lah. Okay, seterusnya nyatakan jenis logam berdasarkan ciri berikut. Yang ni dia bagi ciri pula. Mungkin tahun ni dia bagi gambar ataupun mungkin dia 2018 dia bagi ciri logam. So kita kena tengok lepas ni kita mungkin tengok 2019 macam mana, 2020 soalan macam mana. Mungkin kita akan tengoklah apa kemungkinan yang akan keluar dalam 2021. So kat sini ciri tidak berkarat dan tidak mengandungi unsur besi. So ialah jenis logam yang bukan ferrous ataupun bukan ferrum. Ferrum ni adalah besi Ferrum ni ataupun ferrous adalah besi. Jadi jenis logam ni ialah bukan ferrous ataupun bukan ferrum. Ciri dia berkarat dan mengandungi unsur besi adalah ferrous ataupun ferrum. Bila dia kata jenis logam tu hati-hati jangan cakap tidak berkarat tiba-tiba kau bagi aluminium lah, kuprum lah. Bahaya kat situ sebab dia kata jenis logam. Okay, seterusnya nyatakan nama komponen elektrik berdasarkan simbol berikut. Ini adalah simbol apa ni? Ini adalah simbol bagi apa? Siapa tahu? Transformer kan? Ada jawapan pun kat sini. Transformer ataupun alat ubah ataupun pengubah. Tahu tak apa tugas transformer? Tugas transformer ni ialah menaikkan voltan ataupun menurunkan voltan. Contoh macam kita beli periuk current ataupun apa-apalah. Voltan yang daripada luar adalah 240 volt. Bila kita masuk untuk alat-alat kelengkapan di rumah, alat-alat kelengkapan elektrik, so dia kena ada alat ubah ni supaya voltan yang tinggi ni masuk ke peralatan elektrik dengan voltan yang rendah. Kalau tak, jahanam lah semua rosak kan. Jadi kita menggunakan alat ubah lah untuk merendahkan voltan. So kat sini 2, 1 maksudnya tinggi ke rendah. Okay, yang ini adalah geganti ataupun relay. Tak silap cikgu soalan, cikgu nak bocorkan soalan ni. Soalan trial ada keluar pasal geganti ni. Tak silap cikgu dah, tak ingat dah soalan macam ni. Jadi ini adalah geganti. Geganti ni dia ada apa? Kutub tunggal, satu arah ataupun dua arah. Ingat tak? Okey, jadi yang tu kena tahulah macam mana aplikasi. Ni cikgu dah bagi tip ni. Bagaimana 1, 3 adalah tamatan, selalunya ni silap ni. 1, 3 adalah tamatan. Bagaimana penyambungan bagi NO dan NC. Normally open dengan normally close. Sila tengok buku teks nanti study sikit yang kat situ. Okey, pasal geganti. Dia adalah suis bagi bertindak sebagai suis pada voltan yang tinggi kan, macam tu. Yang ini adalah perintang boleh laras. Ni bukan diode masa cikgu semak modul ada yang cakap ni diode. Ini adalah rheostat ataupun perintang boleh laras ataupun perintang boleh ubah. Okay, boleh? Ini adalah rheostat ataupun perintang boleh laras ataupun perintang boleh ubah. So dia menghadkan pengaliran arus. Dia sama macam perintang. Cuma perintang ni kita dah ada nilai. Perintang 210 ohm, 21 ohm, 21 kilo ohm kan. Itu adalah perintang tetap. Maksudnya perintang tu dah hadkan nilai arus yang melaluinya. Tapi kalau macam rheostat ni kita boleh kawal minimum ke maksimum. Kita nak lampu tu malap, so kita tinggikan rintangan. Macam tu. Kita nak lampu tu terang, jadi kita turunkan rintangan.
Jadi bila kita turunkan rintangan, arus akan mengalir lagi cepat dan lagi banyak. Konsep dia macam tu. Okay, nyatakan maksud simbol syarta alih berikut. Okay, so dah pernah keluar lah yang ini adalah sesi kritik ataupun keputusan ataupun menilai. Yang ini sambungan ataupun sambung. Yang ketiga adalah proses. Jawab simple je macam tu Sesi kritik, sambungan ataupun sambung dan proses. Okay, 15. Nyatakan jenis reka bentuk bagi jenama berikut. Ini adalah Ahmad Burger. So jenama ada berapa jenis? Ada 4. Brand name, trademark, trade character, trademark. Brand name. Jadi apa? Cikgu pun dah lupa dah. Brand mark, trademark, trade character. Kan? Okay. Jadi, so Ahmad Burger ni adalah nama kan. Jadi dia boleh jadi trade character. Senang cerita kan, awak ingat in English pun boleh. Sebab kita ada dalam bahasa Melayu kan, takut awak keliru. Kalau dalam bahasa Inggeris macam senang sikit nak ingat lah. Kalau Ahmad Burger ni dah tentu nama orang kan. Tapi bila nama orang tiba-tiba ada R, dia akan jadi trademark. Dia adalah jadi cap dagangan. Faham? Yang ni cap dagangan juga, tapi dia bercirikan perseorangan. Dia ada nama. Jadi trade character. Karakter ni kan orang kan. Lepas tu yang ini kalau nama saja dia jadi brand name. Ya. Okey, lepas tu Vivian ni ada A, dah confirm dia adalah trademark Lepas tu yang ini bentuk cap ataupun brand mark. Okey. Okey. Boleh Okey, next. Tak silap tak, ini pun dah banyak kali keluar lah dalam SPM Nyatakan klasifikasi produk berikut. So ini adalah produk pengguna ataupun produk consumer. Okey, lepas tu yang kedua ni adalah keluaran industri ataupun produk industri. Okey, seterusnya nyatakan jenis dokumen pemasaran berdasarkan ciri berikut. Mengandungi nama, gambar produk, maklumat produk dan penyelenggaraan itu adalah brosur. Okey, mengandungi penerangan arahan pemasangan, penyelenggaraan, maklumat keselamatan itu adalah manual pengguna. Sebenarnya RC ni tak ada susah mana pun cikgu rasa kan. Okey, yang ini. Berikut adalah maklumat yang ni cikgu rasa soalan yang paling ramai takut soalan nak kira. Padahal bukanlah susah mana pun. Kalau awak hafal hafal rumus, boleh dah jawab. Okey. So kat sini berikut adalah maklumat kos pengeluaran bagi satu unit. Kos pengeluaran ialah apa? Rumus dia. Kos upah, kos bahan campur kos upah campur kos overhead. So kos pengeluaran kita tambah saja semua. RM2.50, RM1.50, RM50 jadi RM4.50. So dia tanya apa? Nyatakan harga jual. Harga jual apa? Rumus dia. Harga jual ialah sama dengan kos pengeluaran campur keuntungan. Sebab kita nak jual kan? Mestilah kos pengeluaran berapa campur dengan keuntungan. Sebab kita nak jual, mestilah ada campur dengan untung. Kalau tak kita jual dengan harga pengeluaran je, kita tak ada untung, rugilah. Macam tu. Tapi kat sini soalan dia dah siap-siap bagi RM2. Kadang-kadang soalan dia bagi hitungkan harga jual jika margin keuntungan diberikan 25%. Jadi macam mana? Kita kena cari margin keuntungan dulu lah, berapa untung kita. Untung sama dengan kan, keuntungan macam mana? 25 kan, kalau dia kata untung, kalau lah dia kata guna margin keuntungan kan, 25
persen per 100 kali kos pengeluaran. So kat sini contoh dapatlah RM2 contoh. Barulah nanti kita akan harga jual sama dengan kos pengeluaran campur rumus dia. Campur untung. Jangan keliru dengan ayat untung dengan margin keuntungan tu. Tak ada apa pun beza sebenarnya. Keuntungan ni kalau dia kata RM2 itu untung dia lah. Tapi kalau dia kata margin keuntungan ialah peratus keuntungan. Peratus keuntungan kadang-kadang dia suruh cari peratus keuntungan. Kadang-kadang dia dah beri peratusnya pula. Macam tu dia kena terbalik macam tu je lah. Okay. Yang penting kena darabkan dengan kos pengeluaran. Jangan darab dengan kos jualan. Okay. Jangan keliru dengan benda yang itu. Sebab soalan-soalan yang dalam modul tu memang bentuk-bentuk soalan SPM cikgu dah bagi. Kalau awak dapat buat tu insya-Allah boleh jawab dalam SPM. Sebab dia terbalik kat situ juga. Jadi ramai yang sebenarnya dalam modul tu tak boleh buat. Jadi cuba buat, nanti kita boleh ulang kaji kat situ lagi lah. Sekali lagi nanti kita boleh ulang kaji untuk kos pengeluaran tu lagi Okay, seterusnya nyatakan jenis harta intelek berdasarkan takrifan berikut. So ini adalah harta intelek. Boleh juga dia tanya kat sini. Kadang-kadang soalan ditukar pula, dia bagi gambar kan. Kalau dia bagi petunjuk geografi kan, macam dalam modul kan. Petunjuk geografi cikgu bagi teh Sabah lah, keropok leko lah apa kan. Jadi apa jenis harta intelek dia adalah petunjuk geografi. Sebab apa? Tanda yang digunakan bagi suatu produk yang punya kualiti dan reputasi dalam kawasan berkenaan. Maksudnya Johor tu terkenal dengan apa? Kopi Muar, contoh kopi Muar Johor kan. Kat situ kita dah tahu itu adalah petunjuk geografi. Teh Sabah itu adalah petunjuk geografi. Okay, apa-apa tanda, yang kedua, apa-apa tanda label yang digunakan untuk membezakan perkhidmatan atau barang adalah cap dagangan, hak eksklusif adalah patent yang diberikan kepada suatu reka cipta. So ialah patent. Patent ni hak. Bila kita buat sesuatu ataupun kita cipta produk ke apa, kita patentkan, maksudnya kita ada hak eksklusif yang melindungi kita punya inovasi tu. Okay, seterusnya nyatakan dua kepentingan pendokumentasian. So dah pernah keluar lah dua kepentingan pendokumentasian, mudah membuat rujukan, mendaftarkan harta intelek atau patent, perlindungan undang-undang menjadi bukti ciptaan seseorang. Senang cerita boleh ingat macam ni lah, mudah nak buat rujukan lah kan bila kita buat dokumentasi. Lepas tu boleh menjadi bukti ciptaan seseorang. Okay, kita pergi, boleh kita pergi ke soalan B. Boleh cikgu teruskan? Ada ke korang ke lari daripada ni? Ada ke tak ni? Cikgu cakap seseorang. Ada cikgu. Okey. So Raja 7 menunjukkan lampu suruh LED yang dipasangkan dengan kaedah promosi jualan langsung. So pemasaran ada 4 kaedah penjualan kan. Promosi jualan, pengiklanan, publicity kan. Tu kena ingat. Nyatakan 3 langkah untuk melaksanakan kaedah promosi tu. So promosi apa dikata kat sini? Kaedah promosi jualan langsung. Jadi mengenal pasti pelanggan, menemui atau membuat temu janji dengan pelanggan, menerangkan kelebihan produk ataupun menyediakan brosur. Ini adalah kaedah bagi promosi, kaedah jualan langsung. Jadi kena pasti pelanggan dulu. Bertemu dengan pelanggan ataupun buat janji temu untuk bertemu. Menerangkan kelebihan dia. Macam itulah nak promote barang kan. Okay, seterusnya. Okay. Lakar dan warnakan logo bagi mempromosi lampu suluh berkenaan. So bila soalan macam ni keluar, lakar dan warnakan logo. So 5 markah kat sini kita bajet sendiri. Logo
Logo mesti seimbang, 1 markah. Satu lagi yang paling penting, logo ni mesti berkaitan dengan produk. Janganlah logo pasal lampu sudu tiba-tiba awak cakap pasal minuman ke makanan ke. Tak kenalah kat situ. Okey, jadi kena berkaitan dengan produk. Jelas, seimbang. Lepas tu kan cikgu selalu pesan kena bawa warna. Jika ada soalan macam ni, kena warnakan menjadi 1 markah kat situ. So warna jangan banyak-banyak, tidak melebihi 3 warna. Okey, lakaran logo 1, mesti seimbang 1, warna 1, jelas 1 dan berkaitan produk 1. So 5 markah. Apa-apa sajalah. Apa-apa sajalah berkaitan logo. Kita terangkan kepentingan logo itu melambangkan identiti produk. Okey, bila terangkan mesti 1+1 kan? 1+1 bermaksud fakta 1, huraian 1. Ingatkan benda tu kan? Fakta dia apa? Melambangkan identiti produk, huraiannya supaya pengguna mudah mengenali produk. Ataupun fakta dia menarik minat pelanggan, melambangkan kualiti ataupun prestige. So apa-apa saja sebenarnya lah mengekalkan kesetiaan pelanggan, menggalakkan, meningkatkan jualan, macam itulah. So kat sini 2 markah je. Jadi 1 point lah, 1 point dengan 1 huraian saja cukup. 2 markah kat sini habis dah untuk soalan yang 1. So 3, 5, 10 markah. Soalan 1 10 markah. Soalan kedua selalunya akan masuk bab sistem. Sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik. Okey. Jangan tinggalkan, cuba buat. Okey, Raja menunjukkan litas skematik conveyor. Conveyor ni. Conveyor menunjukkan situasi penggunaan sistem itu. Okey, conveyor tu okey tadi okey ni. So kat sini motor ni R ni adalah jangan keliru pula, ini perintang pula yang ini adalah punca. Voltan. Voltan apa AC? Ulang alik. Yang ini ialah Swiss S1, ini Swiss S2, ini L ialah mental 1 dengan mental 2. Ini adalah rheostat 0 ke 50K. Kan cikgu cakap tadi rheostat ni fungsi dia untuk menghadkan pengaliran arus dengan dia boleh ubah kan. Dia boleh ubah maksudnya daripada minimum 0 ke 50K maksimum. Okey, namakan komponen R. Mana R ni? R ni. Patutnya dia kena letak kat luar macam ni soalan tu kan. Okey, komponen R ialah ni apa? Motor. So dia motor apa ni? Motor elektrik lah. Kalau kita nak cakap motor arus ulang alik pun boleh. Sebab kita dah tahu kat sini dia guna power ulang alik kan. Okey, jadi itu adalah motor elektrik ataupun motor. Okey, lepas tu nyatakan fungsi komponen itu. Fungsi dia menggerakkan conveyor ataupun memusingkan conveyor. Motor kan bergerak kan. Okey, jadi dia adalah menggerakkan conveyor atau memusingkan conveyor. Lepas tu jika S2 ditukarkan kedudukan B, nyatakan kesan pada R sekiranya nilai rheostat dinaikkan 0 ke 40. Okay, soalan dia tadi. Okey, dia kata apa dia? Jika dia pergi ke B, kan? Betul tak? Jika S2 ditukarkan ke B, nyatakan kesan pada R. Nilai rheostat dinaikkan 0 ke 40. Dia pergi ke B. S2 ni dia pergi ke B. Dia kepada ke B, mental mana yang menyala?
Mental L2 yang menyala. L1 nyala tak? Tak nyala sebab dia kat sini dah terputus dah litar dia dah terputus. Lepas tu dia kata perintang nilai rheostat tu ditukar kepada 0 ke 40. Tadi yang kat sini adalah 0 ke 50. Dia bagi tahu kan 0 minimum, 50K adalah maksimum. Tapi dia kata ditukarkan 0 ke 40 kilo ohm. Konsep perintang, semakin tinggi perintang, semakin tinggi rintangan. Kita pakai konsep ni, Kita pakai konsep ni. V sama dengan IR. R sama dengan V bahagi I. Okey, kalau R tinggi, I akan rendah. Nampak dia kadar sonsang. Faham tak? R tinggi. Rintangan tinggi, arus yang mengalir akan jadi kurang. Bila arus mengalir menjadi kurang, motor akan jadi apa? Bergerak laju lagi ke bergerak perlahan? Bergerak apa? Perlahan. Ya, betul. Bergerak perlahan. Lampu akan jadi malap ke lampu akan jadi terang? Lampu akan jadi malap. Betul. Sebab apa? Kita dah cakap tadi, R tinggi, I akan kurang. Arus tak boleh. Jadi semakin perlahan putaran ataupun pergerakan semakin perlahan. So tak payah cakap pasal lampu. Cikgu saja test tadi kan. Okey. Sebab ni kat sini dia tanya apa kesan pada R. Maksudnya pada motor lah. Tu kita cakap semakin perlahan putaran ataupun pergerakan menjadi perlahan. Okey. Lepas tu dia kata, jika S2 ditukar kepada B sekali lagi, nyatakan kesan pada R sekiranya mentol L2 terbakar. Mentol L2 ni terbakar tau, tiba-tiba ni terbakar. Habis, mati. Astagfirullahaladzim. Okay. L2 ni terbakar. Dia pergi switching dekat B. Okey, jadi apa kesan kepada R? Apa kesan kepada R? Okey, kita tahu bila L tu dah terbakar, maksudnya dia tidak berfungsi. Betul? Bila tidak berfungsi, dia akan terputus tau ni. Dia akan terputus dah sebenarnya. Jadi arus mengalir tak? Arus tidak mengalir. Jadi apa terjadi kepada R? R pun tidak akan berputar lah. Nampak? Sebab macam mana R nak putar kalau ni dah terbakar? Dah terbakar, arus dah tak boleh berlalu dah. Jadi automatik motor tu tidak akan berputar ataupun tidak berfungsi ataupun tidak bergerak. So itu adalah contoh ayat lah. Allah cakap tidak bergerak, tidak berfungsi macam tu. Okey, boleh faham tak? Senang je kan? Sebenarnya kalau faham konsep okey je. Soalan nak sistem ni bukanlah payah mana pun. Kan? Okey? Huraikan operasi litar bagi sistem itu jika nilai rheostat ditukar kepada 25 kilo ohm. Okay, jadi dia suruh huraikan kembalilah bagaimana sistem itu beroperasi jika nilai rheostat diletakkan pada 25 kilo ohm. 25 kilo ohm ni maksudnya 0 ke 25 kan dia punya max, dia punya ni. Jadi maksudnya dia bagi half. Dia bagi putaran, dia bagi rheostat tu bagi nilai sampai 25. Maksudnya half daripada sepatutnya. Paling tinggi ialah 50 kan. Okey. Jadi awak bagi input, proses dengan output. Input. Maksudnya sebelum, semasa dengan selepas. Apa itu adalah operasi. Kalau dia tanya pasal kefungsian litar ke apa semua, kita ambil point dia mesti sebelum, apa berlaku sebelum, apa berlaku sebelum, semasa dan selepas. Okay, sebelum ialah hidupkan on switch S1. Okey, kejap. Hidupkan ataupun on switch S1. Buka tidak diterima. Okey, faham. Maksudnya, bila awak jawab soalan, jangan cakap buka switch 1. Tak boleh. Kalau ke ayat kita cakap buka switch 1, maksudnya macam ni. Faham tak?
Jadi hati-hati dengan perkataan senang cerita bila kita nak cakap awal-awal kita cakap saja onkan Swiss ataupun hidupkan Swiss. Hidupkan Swiss S1. Onkan Swiss S1. Jangan cakap buka Swiss S1. Bila buka maksudnya kita buka Swiss tu. Bila buka Swiss tu maksudnya dia tidak bersambung. Dia tak hidup. Padahal kita nak suruh dihidupkan. Kat situ bahayalah dari segi ayat kita lah. Hidupkan ataupun onkan Swiss S1. Buka tidak terima ya. Yang jangan buat macam ni. Okay. Tukar kedudukan S2 ke B. S2 tu tukar kepada B supaya kita nak lita ni bergerak ke arus ni bergerak ke L2, bergerak ke motor, bergerak ke rheostat. Kalau awak pergi ke A, tak lalu sini dah putus, tak ada laluan kan. Dia pergi ke A, dia tak lalu rheostat pun, nampak? Dia pergi sini, dia pergi A, dia pergi L1, dia patah balik ke sini. So dia pergi sini je. Tapi bila kita pergi ke B, dia akan lalu sini, dia pergi ke B, lalu L2, lalu motor, lalu rheostat. Dia tak lalu L1 sebab dia dah tahu sini dah terputus, so kita tak lalu. Kita terus pergi ke botan. So dia begitulah. Okay. Jadi tukar kedudukan S2 ke kedudukan B, laraskan rheostat kepada 25 kilo ohm. Lepas tu tutup ataupun matikan Swiss untuk memberhentikan motor. Settle. So ini sebelum, ini sebelum, ini semasa, ini selepas. SSS juga sama lah. Bateri sempat pecah lah dulu Zul. Okay. Jika seorang pekerja ditambah, terangkan tindakan yang perlu dilakukan pada sistem itu. Okey, apa maksudnya? Jika pekerja ditambah. Okey, jika pekerja ditambah, maksudnya ada 2-3 orang kat sini. Apa yang perlu kita lakukan pada conveyor? Kita kena lajukan dia lah supaya dah ramai orang kan. Bila kita nak lajukan, kita perlu laraskan nilai rheostat tu minimum ke maksimum? Kita nak lajukan ni. Macam mana? Kita nak lajukan motor. Jadi kita kena nilai kita nak lajukan motor, kita kena turunkan rintangan. Betul tak? So kita kena laraskan nilai rheostat kepada kan 0 ke 50 kilo ohm kan. Jadi maksudnya kita kena turunkan nilai rheostat perintang supaya arus dapat mengalir lagi lebih, supaya dapat meningkatkan kelajuan. Sebab dah tambah pekerja, seorang pekerja ditambah. Jadi kalau kelajuan yang sama, jadi tak produktif lah. So ini adalah so dikata terangkan kan. Jadi berhati-hati bila dikata terangkan adalah 1 plus 1, fakta 1. Kenapa awak sebut itu? Awak kena nyatakan huraian dia. So kalau kat sini dia kata laraskan nilai rheostat untuk meningkatkan. So bolehlah cakap laraskan nilai rheostat kepada nilai yang maksimum, nilai rintangan yang maksimum pula. Nilai rintangan yang minimum bagi meningkatkan kelajuan. Okay, boleh? Okay, seterusnya yang ketiga. Ketiga kan, soalan asli kan cikgu kata lebih kurang je. Tapi kita tak boleh lah nak betul-betul kita memegang soalan 3 macam ni, soalan 4 macam ni. Tak boleh. Sebab cikgu dah dinasihatkan supaya jangan bagi pelajar hafal dia punya apa? Dia punya bentuk soalan macam ni kan. Tapi kemungkinan memang begitulah bentuk soalannya. Dia bagi 2 produk, soalan nombor 3 ni sebab dia adalah soalan analisis. Jadi bila analisis kita kena menganalisa 2 gambar produk dan kita nyatakan apa benda dia. Okey, kat sini pengisah A dengan pengisah B. So kat sini menunjukkan 2 alat pengisah makanan yang disiadakan untuk aktiviti perkhemahan. Pengisah A, kelajuan dia 3 kelajuan, yang ni 1 kelajuan. Isi padu 2 liter, 1 liter. Sumber AC, ulang alik, ini DC. Bateri kan.
Yang ni 200 watt, 60 watt. 200 watt ni lagi besar lah sebenarnya kan. 200 watt ni kuasa Kuasa unit dia adalah watt. Soalan tahun lepas tiba-tiba dia bagi komponen tiba-tiba kan. Dia suruh pelajar nyatakan apa unit dia. Payah. Bila cakap perintang, tahulah ohm. Bila cakap lain dah tak tahu dah. Kalau kuasa apa? Watt. Kena tahulah benda tu kuasa adalah watt. 200 watt dengan 60 watt, 200 watt lagi power lah. Kan lagi tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab dia menggunakan arus ulang alik kan. Plug in kan. Yang ni dia guna bateri biasalah 60 watt. Okay. So berat yang ini 2.2 kilogram. Yang ini 800 gram. Yang ini kelabu. Yang ini banyak warna. Jadi kat sini kena tengok apa yang dia katakan kat sini. So dia kata dicadangkan untuk aktiviti perkhemahan. So kalau macam aktiviti perkhemahan, bila kita tengok spek dengan reka bentuk dengan apa semua, inilah paling tepatlah jawapannya. Pemisah B lah yang paling sesuai untuk aktiviti perkhemahan. Okey, jadi so soalan dia ialah tentukan pengisah yang paling sesuai. So jawab dulu apa pengisah paling sesuai. So pengisah B adalah paling sesuai. Kalau macam yang ini dia jawab dekat last sekali nampak ni. Dia jawab last. Jadi 1 markah. Okey, pastikan kalau cikgu awak jawab dekat atas terus. Pengisah B lebih sesuai untuk aktiviti perkhemahan. 1 markah kat situ. Titik. Lepas tu baru masuk point. Jangan cakap macam ni. Pengisah B adalah paling sesuai digunakan untuk aktiviti perkhemahan kerana pengisah tak boleh. Jangan sambung ayat tu. Kita bagi fakta dulu sebab dia kata tentukan kan. Okey, lepas tu dengan membandingkan. Okey, kita dah tentukan tadi dapat 1 markah. Lepas tu membandingkan. Macam mana kita nak tahu? Kat sini ada 9 markah. 9 markah. Jadi perbandingan adalah 1 plus 1. 1 markah tadi kita dah pilih yang ni. Kita dah tentukan 1 markah. Jadi semua 9 markah. Jadi 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Betul. Jadi kena ada berapa point? 1, 2, 3, 4. Macam tu. Faham? Ini adalah 1 point untuk banding. Ini adalah 1 kenapa kita bagi point itu. Contoh, pengisah B menggunakan sumber kuasa bateri yang boleh digunakan di mana-mana tempat berbanding pengisah A yang memerlukan bekalan tenaga elektrik. So kat sini awak banding je pengisah B dengan pengisah A dapat 1 markah, alasan dapat 1 markah. Okey, pastikan yang ini jangan sampai tak dapat markah. Inilah peluang untuk awak grab markah kat sini Okay, pengisah B mempunyai pelbagai variasi warna. Apa variasi warna tu? Nyatakan. Jangan kat sini variasi warna kan. Kalau boleh awak nyatakan. Pengisah B mempunyai pelbagai variasi warna seperti biru, kuning, hijau dan merah berbanding pengisah A yang hanya mempunyai 1 warna iaitu kelabu. Begitu. Jadi itu baru banding itu baru banding. Jadi pengguna boleh, apa alasan dia? Pengguna boleh mempunyai kuasa untuk memilih dan mempunyai apa nak cakap? Mempunyai macam awak ada pilihan lah nak pilih mana satu kan, sebab banyak warna berbanding yang 1 warna saja. Macam tu. Okay, lepas tu so dapat 2 point kat 1 tu dah dapat 4. Okay, yang point ketiga, pengisah B mempunyai reka bentuk terkini yang lebih menarik berbanding pengisah A yang berbentuk tradisional biasa kan, macam ni kan. So kita boleh bagi point kat sini sama ada berdasarkan fakta yang diberi. Ni fakta yang beri, kita nak banding boleh. Kita bandingkan antara 2. Kalau in case kalau awak tak dapat nak bandingkan dua, awak kena tengok rupa dia pun boleh. Faham? Macam kat sini kan. Kalau awak tengok kat sini kelajuan dia, nampak tak? Kelajuan dia mungkin macam 1, 2, 3.
yang ni mungkin tak ada kelajuan, mungkin macam tu. So rupa bentuk kita boleh tengok. Tapi mestilah menangkan dekat B juga kita kena menangkan kat B. Rupa bentuk yang lebih ergonomik, yang lebih kecil, yang mudah untuk dibawa semasa aktiviti perkhemahan. So awak kena bagi pandai lah bagi point Okey, dapat ni. Pemisah B bersaiz lebih kecil yang mudah disimpan ataupun dibawa berbanding pemisah A yang lebih besar. So kat sini kan dia boleh jawab macam ni. Pemisah B mempunyai saiz yang kecil berbanding pemisah A yang mempunyai saiz besar, maka pengguna mudah untuk membawa pemisah tersebut dan mudah disimpan di dalam beg. Nampak? Kat situ awak boleh cakap banding dulu lepas tu bagi alasan, ataupun siap-siap bagi alasan dan banding terus. Macam tu pun boleh. Tapi bagi cikgu, awak banding je dulu dua-dua. Pemisah A apa, warna biru, kuning, hijau berbanding pemisah B, pemisah A satu warna kelabu, itu dapat satu markah kan, kita dah banding. Okey, titik. Lepas tu maka pemisah B lebih mudah untuk macam tu. Okay, faham? Baru kita bagi alasan. Okay. Lepas tu punya B lebih ringan. Macam itulah. So kat situ pandai-pandai cari. Kalau awak nak cakap, okay saya nak cakap pasal 3 kelajuan dengan 1 kelajuan cikgu. Ataupun tapi kat sini kita kalah, betul tak? Janganlah kita ambil yang kalah. Ambil yang menang. Isi padi 2 liter dengan 1 liter pun kita kalah. Yang ini AC 240 volt dengan ni pun boleh lah kita dah cakap kan. Dia punya voltan kan, sebab dia gunakan bateri. So tak payahlah ada tanpa wayar lah. Macam itu. So ambil mana yang kita boleh menang cerita kita kat sini. 2.2 kg dengan 800 gram, boleh ambil point ni. Warna boleh kita ambil kat sini. Okay, boleh? Volt kita boleh ambil kat sini. So dapat 3 point. Satu lagi point, boleh kita cakap pasal rupa bentuk lah. Itu sebab kadang-kadang fakta ni tak cukup untuk kita goreng dia kan. Tapi kita tengok kat dalam gambar rajak untuk membandingkan mana kelebihan pada yang kita dah pilih. Okay, boleh Okay, lepas tu Laka dah labelkan 2 penambahbaikan yang dapat meningkatkan nilai komersial pemisah. 2 penambahbaikan ni maksudnya apa? 2 penambahbaikan ni ialah aksesori. Kita nak tambah baik. Nak tambah baik pengisar ni. Ni pengisar ni. So lukis balik pengisar tu. So apa yang kita nak tambah balik dengan pengisar tu? Mungkin kita nak letak ada tali. Mungkin kita nak letak supaya mudah nak bawa kan. Ada tali. Ataupun apa lagi nak letak? Ada grip ke. Mungkin awak nak ubah sikit dia punya design ke. So apa-apa saja. Tapi asalkan penambahbaikan. Penambahbaikan ni ialah aksesori. Tambah baik. Aksesori tahu kan? Perempuan kalau nak cantik kita pakai aksesori. Aksesori rantai, gelang. Maksudnya apa yang kita tambah baik kepada diri kita. Macam tu. Awak kena ingat macam tu. Kita tambah baiklah. Kalau kat produk, apa yang perlu kita tambah baik kat produk tu? Kita nak tambah. Kena tambah. Jangan ubah. Jangan ubah. Maksud cikgu, elakkan. Felicia. Okay. Sorry apa tadi? Kita nak tambah baik maksudnya sekejap. Kita nak tambah baik maksudnya kita tambah aksesori yang paling penting. Yang paling penting kita tambah aksesori. Nak selamat kita tambah aksesori. Kalau dia kata nyatakan 2 pengubahsuaian, yes, kita boleh ubah suai. Ubah suai produk tu, kita nak besar, nak kecil. Okay, kalau macam penambahbaikan aksesori, kita kena tambah add on pada bahan tu. Kita tambah pemegang, kita tambah apa macam tu. Okay, so 2 lakaran penambahbaikan dapat 2 markah, 2 label 2 markah, lakaran kemas jelas 2 diterima. Okay, better siap-siap buat lukis secara 3D untuk selamat. Kadang-kadang bila cikgu menanda tu kadang-kadang skema dia minta 3D. Kalau pelajar buat 2D tak diterima, bahaya kat situ. Jadi untuk RC kita fokus kepada biar buat
3D terus. Jangan buat 2D Okay, lakaran berlabel pun ikut nasihat cikgu, buat lakaran bermaklumat. Lakaran bermaklumat tu maksudnya contoh apa? Contoh ini adalah pemegang. So kita label macam ni. So ini adalah pemegang. Tulislah pemegang. Lepas tu pemegang pemegang yang ergonomik bagi memudahkan pengguna bla bla bla. Macam tu. Maksudnya itu adalah label bermaklumat. Kita bagi point dan kita huraikan. Okey, soalan ni kena buat dalam bentuk perenggan ke yang tadi boleh untuk memudahkan pemeriksa lagi bagus. Maksudnya awak bagi 1 point macam ni, 1, lepas tu bagi 1 point lagi 1 pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan buat dalam bentuk jadual. Kena ingat, jangan buat dalam bentuk jadual. Kalau buat dalam bentuk jadual, salah. Okay, jangan bandingkan, maksud cikgu contoh macam ni awak buat. Awak nak ni kan. Macam ni. Lepas tu tiba awak cakap macam ni. Awak buat ini A, ini B. Ini besar, ini kecil. Ini banyak warna, ni tak banyak warna. Contoh. Salah. Okay, dia kena ada perkataan. Dia kena ada perkataan membandingkan. Kalau macam ni dia membandingkan tapi dia tak ada menghuraikan. Kalau kat sini kan nampak pengisar B mempunyai baris berwarna berbanding, nampak? Berbanding pengisar A, lepas tu kita bagi alasan kenapa. Jangan buat jadual. Okey? Memang tak boleh buat dalam bentuk jadual. Salah. Okey, lepas tu nyatakan satu kelebihan penambahbaikan berdasarkan jawapan yang telah anda berikan. So awak buat 2 kan? Awak tambah pemegang, awak tambah tali contohnya. Jadi mana satu yang awak nak cakap kat sini, ambil salah satu. Kalau awak cakap tadi tambah pemegang, awak cakaplah mudah dipegang. Nyatakan ni adalah 1 markah, dia bukan cakap terangkan kan. So 1 markah saja, tak perlu dihuraikan. Mudah dipegang ataupun dibawa. Pemegang tu kelebihannya untuk mudah dipegang atau dibawa. Macam tu. Faham Okay, kita pergi soalan yang terakhir. Soalan keempat ni adalah soalan berdasarkan situasi. Okay, macam cikgu pernah cakap, soalan situasi ni, situasi masalah, kita mesti melihat gambar tu. Kita lihat betul-betul, kita study betul-betul, analisis betul-betul apa yang ada ditunjuk dalam gambar dan nyatakan apa ayat yang dia bagi tahu. Menunjukkan keadaan rak kasut di sebuah rumah kediaman. Jadi dia kata terangkan apa? 1 plus 1. 1 plus 1, fakta 1, alasan 1. Jadi kat sini masalah boleh merujuk kepada produk ataupun masalah kepada pengguna. Kan? Boleh tengok yang cikgu masuk didik TV hari tu untuk ulang kaji. Bolehlah kalau nak rujuk yang kat situ pun tak apa. Sebab kita boleh merujuk kepada produk ataupun merujuk kepada pengguna. Tapi selalunya kita merujuk kepada pengguna lah. Tapi kalau kat sini lebih kepada produk juga kan. Jadi mana-mana boleh sebenarnya. Asalkan bila kita buat soalan ni, kita tengok soalan penuh dia dulu. Yang ni lakarkan 2 pengubah suaian. Lepas tu dia kata apa lagi ni? Terangkan 2 kelebihan pengubah suaian. Okey. Jadi kat sini terangkan 2 masalah yang dihadapi oleh pengguna rak kasut itu. Jadi kat sini bila kita perhati, kita tengok ada lipan, nampak? Ada lipan, ada katak, ada semut. Lepas tu rak dia ni melendut ni kan macam tak boleh nak menampung berat, skru tercabut lah, terkopik bahan dia ni. Ada laba-laba lah, ada kucing, apa ni dia kucing ke apa ni entah. Kan? Dia gigit kasut kan. So nampak kat situ masalah lah. So kasut menjadi kotor ataupun berlapuk kerana habuk ataupun debu melekat pada kasut. Yang ni kita tak nampak lah kan, tapi kita tahulah keadaan tu. Tidak dapat menyimpan semua kasut kerana ruang penyimpanan yang sempit dan terhad. Nampak?
kasut dia ada terjatuh-jatuh kat sini sebab apa? Ruang dia terhad. Betul lah. Tidak dapat menyimpan semua kasut kerana ruang terhad. Kadang ataupun kita cakap tidak dapat menyimpan ataupun menyimpan semua kasut kerana saiz kasut yang pelbagai kan, ada rendah, ada pendek, ada panjang, ada kecil, ada besar kan. Macam tu. Kasut menjadi rosak kerana kasut menjadi rosak ni fakta satu. Apa alasan dia? Satulah kerana gangguan daripada haiwan seperti cakaran kucing. So ni kucing ni. Cakaran kucing ataupun habitat semut, katak, laba-laba dan lain-lain. So kasut menjadi rosak. Mengundang bahaya kerana menjadi tempat bersembunyi haiwan biasa seperti ular ataupun lipan. So nampak lipan tadi kan? So berbahayalah. Bahaya kepada pengguna. Satu, apa alasan dia? Satu, sebab dia kata terangkan. Kat sini ada 4 markah. Jadi kalau dia kata terangkan, kena buat berapa? 2 lah. Ambil 2 poin lah. Lepas tu, pastikan poin awak ni, awak mampu untuk lukis. Sebab dia kata Laka dah labelkan 2 pengurusan bagi mengatasi masalah yang anda telah nyatakan. Macam kalau tadi kita kata, tidak dapat menyimpan semua kasut kerana ruang penyimpanan yang sempit dan terhad. Jadi bila dekat pengubahsuaian kita perlu apa? Menambah rak kasut lah. Kita menambah rak bilang kasut. Kalau yang ini 2 mungkin kita tambah lagi 3, lagi 4. So kat sini kita kena lukis secara 3 dimensi. Okey. Lepas tu mengundang bahaya kerana tempat bersembunyi haiwan berbeza seperti lipan kan. Jadi apa kita boleh buat dekat penambahbaikan di sini? Mungkin kita nak letak ada pintu, ada penutup. So kita lukislah. Maksudnya pastikan apa sahaja jawapan anda kat sini, sebab soalan 4, soalan 3 semua tu adalah soalan berangkai. Bila soalan berangkai, jangan matikan jawapan dia kat sini saja. Contoh awak cakap mengundang bahaya. Awak cakap kan, tiba-tiba kat sini mana bendanya yang awak buat basuhan mengundang bahaya. Tak ada, awak tak ada buat tempat tertutup ke, tak ada kan. Jadi bila pemeriksa melihat benda tu tak ada, kat sini awak akan tak dapat markah lah. Faham jadi pastikan dia menjawab soalan, ataupun maksudnya dia menyelesaikan masalah yang telah awak nyatakan. Awak buat pengubahsuaian apa masalah yang awak nyatakan. Okey, jadi kat situ dua lakaran pengubahsuaian, 2 markah, label 2 markah, 3D 1 markah, seimbang 1 markah, kreativiti 1 markah. Okey, tu kat situ 7 markah. Lepas tu terangkan 2 kelebihan pengubahsuaian berdasarkan jawapan di 4D. Contoh awak cakap tadi pintu kan, pintu boleh ditutup dan dibuka. So terangkan 1 plus 1 So 4 markah. Bila 4 markah berapa poin? 2 poin. 1 plus 1 dan 1 plus 1. Faham? Okay, jadi tadi kita dah cakap ada lipan jadi bahaya. Jadi ada tempat habitat lipan jadi mengundang bahaya kepada pengguna. Kat sini kita buatlah pintu, rak kasut tu ada pintu bertutup, rak kasut tu bertutup, kita buat kan. Ada pintu tu kita buat. Okey. Jadi bila kita ada pintu, dia menyelesaikan masalah tadi tu. Jadi bila dah menyelesaikan masalah tu, kita sekarang pintu boleh ditutup dan dibuka bagi mengelakkan habuk ataupun haiwan masuk ke dalam ruang penyimpanan kasut. So apa sahaja jawapan anda di sini? So dia sampai C, nampak? A, B, C. A, B, C berangkai sampai habis. Kalau awak buat yang ini, ini satu jawapan, tiba-tiba yang kedua ni tak ada kena mengena, tak ada markah, ini habis tak ada markah dah. Okay. Boleh? Okay, boleh tak? Cikgu rasa kita ada soalan tak? Ada soalan? Boleh? Okey.
Cikgu rasa kita berhenti setakat ni dululah sebab 5G nak exam ekonomi jadi orang kena baca buku pula. Boleh cikgu boleh share. Nanti cikgu sharekan sebab dia selalu ambil beberapa dalam 1-2 jam lah untuk dia orang record dan hantar ke email cikgu. Nanti cikgu postkan link dia untuk kalau awak nak tengok balik benda ni lah. Okay, jadi next besok ke macam mana kita kita buat soalan satu lagi. Okay? Boleh Boleh cikgu. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay.